Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya kasihi, saya hormati pengerusi, ahli-ahli jawatan kuasa surau, imam-imam, bilal-bilal, muslimin, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan pujian dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, taufik dan hidayahnya dapat kita bertemu di surau ini, dan saya rasa ini kali kedualah saya datang dijemput untuk ke surau ini. Tak ingat sudah lama, tapi rasanya yang ini surau baru ya. Saya datang dulu rasanya surau yang lama. Jadi tuan-tuan sekalian, alhamdulillah dapat lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmahnya, keberkatannya dalam hidup kita ini. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sudah masuk hari yang ke-6 bulan Rabiul Akhir. Ya, kita sudah masuk hari yang ke-6 bulan Rabiul Akhir. Bermakna sudah berlalu bulan Rabiul Awal yang dikenali sebagai bulan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun telah berlalu bulan Rabiul Awal dan sudah masuk bulan yang lain, tuan-tuan sekalian, bukan bermakna ingatan kita, kasih kita, sayang kita, rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berlalu hilang. Kita mesti sentiasa ingat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti sentiasa cinta, rindu, kasih, sayang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi kita sendiri yang telah pun meninggalkan dunia ini, telah wafat, yang mana tuan-tuan sekalian beza antara
kewafatan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita pada hari ini adalah lebih daripada 1400 tahun jarak ataupun bezanya. Tetapi tuan-tuan sekalian, semasa hayat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada para sahabatnya yang baginda sallallahu alaihi wasallam sangat merindui kita semua ini yang tidak dapat bertemu dengan baginda, yang kita ini tidak dapat melihat ataupun bersama hidup sezaman semasa dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, wadattu anni laqitu ikhwani. Qala as-sahabatu radhiyallahu anhum, awalaysa nahnu ikhwanuk? Qala sallallahu alaihi wasallam, antum ashabi walakin ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dengan lafaz wadattu anni laqitu ikhwani. Apa makna wadattu tuan-tuan sekalian? Daripada perkataan waw dal, wadda. Ya, jadi wadattu, waw dal ta dengan baris hadapan. Wadattu. Jadi tuan-tuan sekalian, apa wadattu makna dia? Kita selalu menyebut mawaddah, perkataan mawaddah. Apa erti mawaddah? Kasih sayang, cinta, rindu. Itu mawaddah. Ya, selalu orang sebut maknanya, ya, perkahwinan kita harapkan di atas asas mawaddah warahmah. Kan? Mawaddah warahmah tu mana asas? Kasih sayang, cinta, rindu. Itu maksud mawaddah. Jadi Nabi sebut dengan lafaz wadattu, aku ini sangat rindu. Aku ini sangat cinta. Aku ini sangat kasih. Anni laqitu ikhwani, bahawasanya aku dapat bertemu dengan saudara-saudaraku, ikhwani. Ya, Nabi sebut aku ni nak sangat bertemu dengan ikhwani, saudara-saudaraku. Jadi perkataannya ialah ikhwan. Ya, ikhwan daripada tuan-tuan sekalian perkataan akhun. Kalau akhi maknanya ialah adik ataupun abang lelaki. Kan? Akhi, adik saya yang lelaki. Akhi juga abang saya yang lelaki. Maknanya adik beradik lelaki. Kalau ukhti, adik perempuan saya ataupun kakak saya. Jadi adik beradik. Maknanya Nabi sebut dengan lafaz tu, dia nak sangat bertemu dengan saudara-saudaranya. Maka tuan-tuan sekalian, sahabat kehairanan lalu
sahabat bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalaisa nahnu ikhwanuk? Ya Rasulullah, tidakkah kami semua ni adalah saudara-saudara kamu ya Rasulullah? Ya, sahabat dia keheranan lalu bertanya, ya, tidakkah kami ini? Sebabnya sahabat-sahabat berada di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sebut dia sangat rindu nak bertemu dengan saudara-saudaranya, maka sahabat pun kata, tidakkah kami ni saudara-saudara kamu? Sebab persaudaraan dalam Islam adalah luas. Nanti saya akan kaitkan. Ya, jadi bila disebut begitu, sahabat keheranan. Sebab adakah mereka itu tidak menjadi saudara ataupun ikhwan kepada baginda Nabi? Apa jawapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, antum ashabi. Kamu semua ni adalah sahabat-sahabatku. Walakin, tetapi, ikhwani, saudara-saudaraku, allazina, ialah orang yang amanu bi, yang beriman dengan aku, walam yarawni, tetapi mereka tidak dapat melihat aku. Itu maknanya tuan-tuan sekalian, Nabi cuba bagi tahu, terangkan kepada sahabat-sahabatnya yang dia maksudkan dengan ikhwan ataupun saudaranya, iaitu orang yang beriman kepada baginda Nabi tetapi mereka tak dapat melihat Nabi. Manakala Nabi sebut sahabat, makna yang ada di hadapan dia itu adalah sahabatnya. Ashabi, sahabatku. Jadi apa maksud, apa pengertian sahabat? Ya, kalau kita sebut mudahnya, sahabat ni ialah kawan, teman, rakan. Ya, kita dalam bahasa Melayu pun sebut sahabat. Itu perkataan sahabat yang kita gunakan. Tapi bila sebut sahabat Nabi, dia ada makna khusus. Apa dia makna sahabat Nabi? Makna sahabat Nabi ialah orang yang hidup sezaman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dapat melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta sama-sama dengan Nabi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pengertian sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini tuan-tuan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang perlu kita faham ialah satunya istilah sahabat Nabi. Yang keduanya istilah persaudaraan, ikhwan. Jadi saya tuan-tuan sekalian nak terangkan di sini yang dimaksudkan dengan sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang saya jelaskan tadi, mafhumnya ataupun maksud dan juga kefahaman tentang sahabat Nabi, iaitu mereka yang hidup sezaman dengan Nabi, dapat melihat Nabi, bersama dengan Nabi
dan beriman dengan Nabi. Ya, serta berusaha bersama-sama dengan Nabi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka bila sebut dengan pengertian dan kefahaman ini, maka orang yang hidup sezaman dengan Nabi tetapi tak beriman dengan Nabi bukan sahabat Nabi. Contoh, siapa ya? Abu Jahal, Abu Talib. Itu contoh, maknanya orang yang hidup sezaman dengan Nabi. Dia tengok Nabi tak? Dia tengok Nabi. Tapi dia tak beriman dengan Nabi. Jadi tak termasuk dalam istilah sahabat Nabi. Walaupun tuan-tuan sekalian, mereka mungkin bersama dengan Nabi. Tetapi disebabkan mereka tidak beriman kepada Nabi, maka mereka itu tidak dipanggil sebagai sahabat Nabi. Dan bila sebut sahabat Nabi ini, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, mereka mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab apa? Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi sebut bagaimana? La tasubbu ashabi. La tasubbu, jangan kamu mencela. Jangan kamu menghina. Jangan kamu mengejek. Tu tasubbu. Kan? Sabak ya subuh. Maknanya jangan kamu, makna Nabi larang mencela siapa? Mencela ashabi, sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita bertemu dengan mana-mana sahabat Nabi, jangan kita menyebut dengan sebutan yang tidak baik. Kalau kita tulis, jangan tulis dengan tulisan yang buruk ataupun yang tidak baik terhadap sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi, bila kita sebut ada di kalangan sahabat Nabi itu yang mana mereka ini sudah pun dijamin semasa hayatnya sebagai orang yang akan masuk syurga, yang disebut sebagai al-mubasysyaruna bil jannah. Ya, orang yang sudah diberi berita gembira semasa hayatnya lagi dengan apa? Dengan syurga. Jadi kita kena beringat-ingat apabila membicarakan, apabila bercakap, apabila menulis tentang sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah ketika kita nak komen. Sebab kita dapati kadang-kadang dalam komen Facebook ke, dalam komen Instagram ke, dalam komen TikTok ke, apa lagi tuan-tuan sekalian, medsos yang ada, kadang-kadang tidak menyebut komen itu dengan perkataan yang sesuai, yang baik, yang patut. Bahkan ada yang menyebut dengan perkataan-perkataan mengejek, mencela, apalagi kepada orang-orang yang tak sepatutnya. Contoh, kadang-kadang kita tengok ya statement kenyataan yang dibuat oleh mufti, orang yang ada otoriti dalam agama di negara kita, kita sebut mufti umpamanya. Cuba tengok komen di bawah tu. Kadang-kadang komen di bawah tu bermacam-macam.
Yang mana dalam bermacam-macam itu ada yang menghina. Ada yang memperlekeh. Ada yang mengejek. Ada yang mencela. Dan lain-lain lagi bentuk perkataan yang tidak sesuai, yang tidak patut, yang buruk terhadap orang yang dikenali sebagai mufti itu. Bahkan kalau kita tengok kadang-kadang komen itu, nampak dia itu lebih alim, lebih tahu daripada mufti. Jadi sebab itu kita kena beringat. Bila nak komen seseorang, maka gunakanlah perkataan-perkataan, tulisan-tulisan, kalimah-kalimah yang baik, yang sesuai, yang patut. Ya, jangan dalam bentuk mengejek. Jangan dalam bentuk mengejek. Jauh lagi dalam bentuk fitnah dan lain-lain lagi. Jadi bila sebut maknanya sahabat ini, sebab apa? Sebab tulisan berkenaan dengan sahabat boleh dibaca. Ada bukunya, ada artikelnya, ada penulisannya yang mana menceritakan tentang sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita, orang yang ada ilmu, hendaklah beringat apabila kita ini menulis ataupun membaca kisah tentang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mestilah ingat pesanan Nabi, la tasubbu ashabi, jangan kamu mencela, mengejek sahabat-sahabatku. Sebab apa? Sebab dalam kisah sahabat Nabi, kadang-kadang kita bertemu dengan cerita-cerita yang mana mungkin perselisihan faham antara sahabat-sahabat Nabi. Perbezaan pandangan antara sahabat-sahabat Nabi. Bahkan ada juga berlaku apa yang dikenali sebagai peperangan di antara sahabat-sahabat Nabi. Ada tak peperangan antara sahabat Nabi? Peperangan apa ya? Peperangan Siffin antaranya dan peperangan Jamal antaranya. Peperangan Siffin antara siapa? Antara dua sahabat Nabi yang besar. Siapa? Iaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan juga pengikut-pengikutnya pada satu pihak. Kemudian satu pihak yang lain ialah siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu dan pengikut-pengikutnya. Kan? Manakala peperangan Jamal antara siapa? Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan pengikut-pengikutnya, dan juga pihak yang satu lagi Aisyah radhiyallahu anha dan pengikut-pengikutnya. Dan terlibat sama di situ, tuan-tuan sekalian, adalah sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita baca kisah ini, kita dengar kisah ini, ingat pesanan Nabi, jangan mencela sahabat-sahabatku. Walaupun kita bertemu dengan suatu cerita berkenaan dengan pertelingkahan ataupun perbalahan ataupun perselisihan di antara sahabat-sahabat Nabi. Jangan pula maknanya kita nak berada di pihak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, maka ambil peluang untuk mengejek, menghina, mencela Sayyiduna Muawiyah radhiyallahu anhu. Sebab ada kalangan masyarakat Islam ini yang mana bila sebut Muawiyah, nak sebut radhiyallahu anhu pun tak nak.
Bahkan mereka menggunakan perkataan-perkataan yang tak patut, yang keji, yang dalam bentuk mencela. Bila mencela, makna termasuk dalam apa yang disebut oleh Nabi, jangan mencela sahabat-sahabatku. Jadi bila kita baca, maknanya mereka sahabat-sahabat Nabi, kita kena husnu zan. Apa makna husnuzan? Menyangka dengan sangkaan yang baik. Sebab apa? Sebab mereka itu adalah kalangan sahabat Nabi yang mana bila sebut sahabat yang besar ini, mereka faham tentang agama dan mereka boleh berijtihad. Mereka boleh berijtihad. Jadi mungkin perbezaannya ialah daripada segi ijtihad mereka. Dan bila sebut ijtihad ni, para ulama kita menyebut barang siapa makna di kalangan mujtahid yang berijtihad, dan bila dia ijtihad itu betul, dia dapat 2 pahala. Kalau ijtihadnya tak betul, tersilap, salah, dia dapat 1 pahala. Kan? Jadi maknanya dalam bentuk ijtihad. Ya, dan kisah-kisah yang lain itu kita maknanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sahabat Nabi pun manusia, bukan rasul, bukan nabi. Tapi kita kena ingat pesanan Nabi itu, jangan kita mencela sahabat-sahabatnya. Kena ingat begitu. Ya, sebab kalau tengok dalam masyarakat Islam yang dikenali dengan firaq ataupun firqah-firqah. Kan, ada firqah namanya Syiah, ada firqah namanya Khawarij, ada firqah namanya macam-macam. Ya, firqah yang ada dalam masyarakat Islam ini, kadang-kadang mereka lupa akan pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mencela antara sahabat-sahabat Nabi. Ya, ada yang cela tadi Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, sehingga ada yang tak mau sebut, bahkan ada yang sampai menyebut dengan perkataan yang kita sendiri pun tak nak maknanya guna perkataan itu. Dengan sebutan yang bukan sahaja buruk, bahkan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka sebut. Ya, mereka sebut. Dan ada pula yang mana yang mencela, yang mengeji, yang menghina Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi ada makna kalangan-kalangan mereka ini yang disebut sebagai firqah-firqah yang tertentu, yang mana lupa pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa dia? Jangan mencela sahabat Nabi. Lebih-lebih lagi sahabat tadi, maknanya orang yang sudah disebut sebagai penghuni, makna jaminan untuk masuk syurga. Dan dalam Quran, bila kita tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf sahabat Nabi, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه. Surah apa ya? Surah Al-Hujurat, kan? Betul tak? Al-Hujurat. Kan? Surah Al-Hujurat, betul? Tengok maknanya Allah Ta'ala sendiri sebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka itu Allah Ta'ala redha dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Yaitu di kalangan
orang-orang yang awal. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal. Siapa orang yang awal masuk Islam? Tentulah sahabat Nabi. Minal muhajirin, daripada kalangan orang muhajirin, wal ansar, dan juga ansar, iaitu orang yang berhijrah bersama Nabi daripada kota Mekah ke kota Madinah, dan juga orang yang menyambut Nabi dan sahabatnya tak kala Nabi SAW sampai ke bumi Madinah. Kemudian disebut oleh para ulama kita yang dimaksudkan dengan as-sabiqunal awwalun itu ialah kalangan sahabat-sahabat Nabi yang bersama dengan Nabi, maknanya yang masuk Islam, yang beriman kepada Nabi, yang bersama dengan Nabi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, iaitu sebelum daripada pembukaan kota Mekah. Maka mereka dikenali sebagai as-sabiqunal awwalun. Sebab dalam ayat yang lain surah Al-Fath, Allah Ta'ala sebut, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sesungguhnya Allah Ta'ala redha kepada orang-orang mukmin. Alladzina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah, yang telah berbaiat, membuat perjanjian. Perjanjian apa dia? Bai'atu Ridwan. Semasa sulh Hudaibiyah di bawah tahta asy-syajarah pokok. Jadi mereka ini Allah Ta'ala sebut dengan radiyallah. Allah Ta'ala redha. Bila Allah Ta'ala redha hidup mereka, kita ni yang baca kisah mereka, yang baca cerita mereka, maka kita kena mengiktiraf sebagaimana yang Allah Ta'ala iktiraf, iaitu mereka adalah orang yang Allah Ta'ala redha. Sebab itulah bila kita sebut nama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Jadi radhiyallahu anhu itu kerana Allah Ta'ala sendiri yang menyebut dengan lafaz radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan mereka juga redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya nak sebut sekali lagi, iaitu kita bila bercakap berkenaan dengan sahabat Nabi, bila kita baca kisah berkenaan dengan sahabat Nabi, maka kita kena apa? Kena jaga pesanan Nabi, jangan sampai mencela sahabat-sahabat Nabi. Sekiranya ataupun jikalau kita bertemu dengan kisah-kisah seumpama yang saya sebut kata ni, ada peperangan di antara sahabat-sahabat Nabi. Ada perbezaan pendapat di antara sahabat-sahabat Nabi. Tapi bagi kita ini, urusan itu kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ini buat macam mana? Ingat pesanan Nabi, jangan kita mencela, mengejek, menghina sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi saya nak masukkan juga dalam perbincangan ini ialah bila sebut manusia ataupun orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, siapa ya? Daripada segi kita kata orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tersebut umumnya ialah orang yang bertakwa. Betul tak? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia daripada kalangan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling
takwa. Itu secara umumnya, iaitu orang yang paling takwa ialah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun, bila kita sebut dalam bentuk golongan ataupun dalam bentuk ranking kedudukan, sebab manusia ini ada namanya Nabi, ada namanya Rasul, ada namanya sahabat tadi, ada namanya wali, kan, disebut begitu dengan panggilan-panggilan begitu. Jadi kita kena memahami daripada segi kedudukan. Dan kalau nak lebih lanjut, kita boleh baca kitab, kalau kitab Jawinya ialah Perisai bagi sekalian mukallaf. Perisai bagi sekalian mukallaf yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, yang mana kitab ini menghuraikan kitab akidah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, iaitu namanya ialah Al-Aqidah At-Tahawiyah ataupun Al-Aqidah As-Salafiyah. Ya, jadi dihuraikan, disyarahkan oleh siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah subhanahu wa ta'ala, iaitu kitab Jawi. Jadi saya nak maknanya ringkaskan. Ya, ringkaskan yang mana bila kita sebut orang yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah siapa di kalangan manusia? Para rasul. Kan? Para rasul. Kemudian para nabi. Kan? Sebab semua rasul adalah nabi, tapi tak semua nabi adalah rasul. Maka rasul ini ialah selected ataupun yang terpilih daripada kalangan nabi-nabi alaihimussalatu wassalam. Bahkan daripada kalangan rasul itu, ada rasul yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran sebagai ulul azmi. Ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Hendaklah kamu bersabar sebagaimana sabarnya ulul azmi daripada kalangan rasul. Jadi daripada kalangan rasul itu ada beberapa rasul. Berapa rasul yang disebut sebagai ulul azmi? Ada 5. Siapa mereka? Iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiganya Nabi Musa alaihi salam. Yang keempatnya Nabi Isa alaihi salam. Yang kelimanya Nabi Nuh alaihi salam, kan? Jadi 5. Maka daripada segi maknanya kedudukannya jadi ulul azmi, ya, kemudian rasul, kemudian nabi. Kemudian saya nak sebut di sini sebab apa? Sebab dalam kitab Al-Imam At-Tahawi Al-Aqidah Salafiyah, Al-Aqidah At-Tahawiyah ataupun perisai bagi sekalian mukallaf itu ada menyebut maknanya antara nabi dengan wali. Kan? Antara nabi dengan wali. Imam At-Tahawi sebut nabiyyun wahidun afdalu min jami'il awliya'i. Nabi yang wahid, yang satu. Makna seorang nabi afdal, lebih baik. Afdal, lebih afdal. Min jami'il, daripada sekalian yang dipanggil sebagai wali. Tak kira siapa, maknanya bila sebut wali, kedudukan mereka berbanding dengan nabi adalah nabi lebih tinggi.
Ya, Nabi lebih tinggi kedudukannya berbanding dengan wali. Sebab ada pada hari ini kadang-kadang kita dengar maknanya ada yang menyebut wali ni okey, jadi gini, kemudian kata lebih baik daripada Nabi sekian. Itu tak betul. Ya, tak betul sebab apa? Sebab Nabi adalah lebih baik daripada semua wali. Sebab Nabi itu adalah orang yang dipilih, dilantik oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Kan? Jadi maknanya kita kena memahami kedudukan. Ya, bila kita bertemu dengan kisah wali, kita maknanya takjub dengan kisah tersebut. Tetapi bila kita bertemu dengan kisah Nabi dan kisah Rasul, maka kisah Nabi dan kisah Rasul itu yang lebih maknanya daripada nilai, segi nilainya tinggi, kedudukannya berbanding dengan wali-wali. Jadi kena maknanya faham di situ supaya cara kita, pemikiran kita, kefahaman kita adalah betul. Kefahaman kita adalah betul. Manakala sahabat, sahabat, sebab saya sebut tadi sahabat, ada kalangan ulama yang menyebut sahabat-sahabat pun kedudukannya berbanding dengan wali adalah lebih tinggi daripada wali-wali sahabat. Terutamanya yang tadi, maknanya yang disebut sebagai sudah diberi jaminan oleh Allah Subhanahu Wa Taala syurga. Al-mubasysyaruna bil jannah. Lebih-lebih lagi sahabat yang disebut sebagai al-khulafa ar-rasyidun. Yang 4 ataupun yang 5. Ya, 4 siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lagi Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Lagi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kalau yang masukkan yang 5 siapa? Siapa kalau dimasukkan 5, maknanya ada yang sebut 5, maknanya ada sebut 4. Tapi yang jumhurnya 4. 5 tu dia masukkan siapa? Umar bin Abdul Aziz. Jadi maknanya kalau nak banding dengan mana-mana wali, jadi yang 4 ini adalah lebih afdal daripada segi kedudukan. Okey, itu berkenaan dengan sahabat. Kemudian saya sebutkan tadi ikhwan. Ya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa dia? Wadattu anni laqitu ikhwani. Aku ni sangat rindu, sangat cinta, sangat kasih untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Sebab persaudaraan, bila sebut saudara adik-beradik ni maknanya ialah siapa? Seibu ataupun seayah ataupun seibu seayah. Betul tak? Nak sebut mana adik-beradik itu ialah seibu seayah ataupun seayah ataupun seibu. Kan? Jadi kita sebut adik-beradik, tapi bila sebut persaudaraan dalam Islam, dia adalah luas. Iaitu Allah Ta'ala sebut dalam surah apa ya? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Surah apa? Yang ni surah Hujurat ya? Okey, tak apa. Makna cari innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Ya, maknanya persaudaraan Islam itu dibuka konsepnya bukan hanya berdasarkan kepada ibu yang sama ataupun ayah yang sama, tetapi di atas konsep agama yang sama, akidah yang sama. Jadi siapa-siapa maknanya yang agamanya agama Islam, mereka adalah saudara kita semua. Kan?
Akidah yang sama, akidah Islam, mereka adalah saudara kita semua. Tak kiralah dia berada di Selayang ni ke, berada di Gombak ke, berada di luar Malaysia, berada di Palestin, berada di Amerika, berada di Eropah, berada di Australia, berada di negara Arab. Mereka adalah orang Islam, mereka adalah agama yang sama dengan kita, agama Islam, mereka berakidah yang sama dengan akidah kita, akidah Islam, mereka adalah saudara kita. Jadi itu maknanya Islam cuba untuk tanam konsep persaudaraan supaya kita rasa seperti adik beradik. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan kasih sayang antara orang mukmin itu apa dia? Seperti badan yang satu. Ya, tubuh badan anggota maknanya badan yang satu. Kama salil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun, salah satu daripada anggota tubuh badan itu ishtaka ni dia panggil apa ya? Ishtaka ni merayu ataupun kalau sakit maknanya dia ishtaka. Ishtaka ya? Merayulah. Ya, istaka minhu udun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal umma. Maknanya walaupun satu anggota itu sakit, maka anggota badan yang lain juga sama merasainya. Kan? Jadi itulah konsep persaudaraan yang dibina, yang diasaskan oleh Islam. Dan dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebut wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dah masuk isyak ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya, jadilah kamu dengan nikmat Allah Ta'ala itu bersaudara. Jadi sebab itu maknanya kita kena faham persaudaraan yang ditanam oleh Islam, yang diterangkan oleh Islam ini. Dan untuk itu kita kena jaga, kita kena bina dengan kuat persaudaraan Islam ini. Bagaimana nak binanya? Ialah dengan kita berpegang teguh dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah. Apa makna tali Allah? Ya, Islam. Dengan agama Allah, dengan Islam, dengan Al-Quran, dengan kitab Allah. Wala tafarraqu, dan jangan kamu berpecah belah. Itu mana boleh sebut secara ringkas sebab sudah masuk waktu isyak. Dan satu lagi saya nak sebut, berdasar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita jaga persaudaraan Islam supaya persaudaraan Islam yang dibina itu kuat, mantap, utuh. Iaitu Nabi sebut 9 perkara yang mesti kita jaga supaya kita dapat menjaga dan memelihara persaudaraan Islam. Nabi sebut dengan apa dia? La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wala yahqiruh. Ya. Jadi Nabi mana pesan kat kita, jaga
perkara-perkara yang disebutkan. Ya, disebutkan ada 9 perkara. Ya, yang mana kita kena hindarkan, jaga, pelihara daripada diri kita. Ya, ringkasnya ialah untuk apa dia? Untuk kita jaga persaudaraan. Antaranya boleh saya sebut dengan ringkas sebab sudah masuk waktu isyak ni. Jangan kita berhasad dengki. La tahasadu, jangan saling berdengki. Wala tanajashu, jangan bertipu-tipuan. Ya, sebab bila menipu ni orang marah. Ya, bila berhasad pun boleh membawa kepada pertelingkahan, boleh membawa kepada perbalahan, boleh membawa kepada peperangan. Wala tabaghadu, jangan saling membenci dan dendam mendendami. Wala tadabaru, jangan tidak bertegur sapa. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, jangan kamu menjual barangan yang mana sudah dijual ataupun sudah wala yabi' ba'dukum ala ba'di ba'd. Maknanya jangan kamu menjual barangan ke atas orang yang sudah melakukan urusan jual beli. Jadi nak panjanglah sebab masa kita ni sebut nak ringkas tadi. Kemudian Nabi sebut wakunu, hendaklah kamu wakunu ibadallahi ikhwana, jadi hamba Allah Ta'ala yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim, muslim itu saudara kepada muslim yang lain. La yazlimuh, jangan menzaliminya. Wala yakhdhuluh, dan jangan dibiarkan dia dalam keadaan hina. Wala yahqiruh, dan jangan menghinanya. Jadi itulah pesanan baginda Nabi SAW untuk apa? Untuk kita jaga persaudaraan Islam. Kalau ada tadi maknanya tak ikut apa yang disebutkan oleh Nabi, lakukan perkara yang dilarang oleh Nabi, maka inilah yang membawa kepada pertelingkahan, membawa kepada perbalahan, membawa kepada peperangan dan juga perpecahan sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita ini adalah umat yang bersaudara, dan kita bila bersaudara, bina di atas asas persaudaraan Islam itu, kita dapat bentuk kekuatan kepada umat Islam. Sebab kita sebenarnya ramai. Ya, umat Islam, berapa bilangan umat Islam atas dunia ni? Ikut statistik 1.7 ataupun 8 bilion ke million? Bilion. Kan? Bilion. Jadi umat Islam di Malaysia pun maknanya ramai. Berapa million? Ya, lebih kurang 20 million kan? Betul tak? Betul tak? Umat Islam 21 million, 20 million. Jadi dalam dunia ni umat Islam lebih kurang 1.7 ataupun 1.8 ataupun ada sebut 2 billion. 2 billion daripada berapa bilion umat manusia atas dunia? Ke statistik 7 ataupun 8 billion. Ya, 7 billion. Jadi ramai tu. Maka sebab itulah kita bila ramai, sebab yang lain pun maknanya kalau campur-campur maknanya kita adalah antara yang teramai. Maka sebab itu kita kena jaga persaudaraan sesama kita supaya kita dapat bina kekuatan umat Islam dan kita ini digeruni, dihormati kerana kita ini adalah umat yang terpilih, yang mana kita mahu dunia ini ditegakkan agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi.
Ya, tanggungjawab kita ialah untuk kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi yang Allah taala jadikan ini. Wallahu alam. Setakat itu untuk malam ni, mudah-mudahan dapat memberi manfaat untuk kita bersama. Jadi kalau kau ada nak tanya, nak share. Kalau tak ada, kita sama-sama baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.